Okey, yang ni teacher nak tunjuk macam mana transformer ni berfungsi, okey? So dekat transformer yang awak tahu, 3 struktur utamanya adalah teras besi lembut, okey? And then kita ada 2 jenis gegelung primer dan gegelung sekunder. Okey, yang ada bekalan arus masuk iaitu arus ulang-alik, yang itu kita panggil sebagai gegelung primer. Yang bersambung dengan beban itu adalah gegelung sekunder. So untuk gegelung primer, yang ini adalah voltan input. Untuk gegelung sekunder, dia membawa voltan output. Okey, so yang awak tahu, fungsi transformer adalah untuk mengubah voltan bagi arus ulang-alik. Maksud mengubah voltan tu either dia increase ataupun dia decrease, iaitu sama ada menaikkan ataupun merendahkan voltan. Tapi dengan syarat mesti arus ulang-alik. Kenapa tak boleh arus terus? Sebab arus terus voltanya tak boleh berubah-ubah. Tapi bila arus ulang-alik, voltanya boleh berubah-ubah. Okey, bagaimana struktur transformer ni berfungsi? Okey. Arus ulang-alik mengalir melalui gegelung primer dan ia akan menghasilkan perubahan medan magnet. Okey, yang ini adalah perubahan medan magnet. Okey, awak tengok arus masuk, bergerak mengalir melalui gegelung. Dekat sini akan terhasilnya medan magnet. Okey, ini arus keluar. And then arus patah balik. Okey, berlaku lagi medan magnet dekat sini. Apabila arus bertukar arah, medan magnet akan bertukar arah. So yang itu dia akan cakap berlakunya perubahan medan magnet. Okey? Lepas tu medan magnet yang bertukar-tukar akan menghasilkan arus aruhan yang dinamakan sebagai arus pusar di dalam gegelung sekunder. Okey, yang ini adalah gegelung sekunder. Okey, sebelum ni awak belajar bagaimana nak hasilkan arus, iaitu arus aruhan. Arus aruhan terhasil apabila medan magnet dipotong oleh konduktor elektrik. Okey, so kat sini ni, gegelung ni, yang ini adalah konduktor elektrik. Yang sini pula akan menghasilkan medan magnet. So dekat sini berlakunya perubahan pertukaran medan magnet. So medan magnet yang bertukar-tukar ni nanti dia akan terpotong oleh konduktor iaitu gegelung sekunder. So apa yang akan berlaku adalah di gegelung sekunder ni akan terhasilnya arus aruhan. Tapi untuk transformer, arus aruhan ni kita panggilkan sebagai arus pusar. Yang itu soalan kenapa teras besi lembut ini perlu berlamina. Lamina ni maksudnya dia berpenebat. Sebab arus pusar ni dia membawa tenaga haba. Arus elektrik ni dia boleh ubah menjadi tenaga haba kan. So kita tak nak kehilangan tenaga. So apa yang perlu ada dalam transformer ni, dia perlu dilaminatkan. Laminate tu maksudnya ditebatkan agar kehilangan tenaga haba tu dikurangkan. Sebab tu kenapa dia guna teras besi lembut berlamina. Soalan tu ada. Okey, and then bila arus aruhan iaitu arus pusar akan terhasil dekat gegelung sekunder, so dia akan menghasilkan voltan output. Ingat, voltan input adalah melalui gegelung primer, voltan output adalah melalui gegelung sekunder. So voltan output yang terhasil bergantung kepada nilai voltan input dan nisbah bilangan lilitan kedua-dua gelung. So kena tahu voltan inputnya berapa, kena tahu bilangan lilitan dekat gegelung primer berapa dan juga bilangan lilitan dekat gegelung sekunder dia berapa. Dekat situ nanti kita boleh buat pengiraan menggunakan rumus. Yang tu nanti kita akan belajar minggu hadapan. So yang ni awak kena tahulah hanya konsep bagaimana transformer